program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri berjalan lancar. Bunuh anak sendiri, sepasang suami isteri ke tali gantung. Salam hormat dan salam sejahtera. Berita wilayah 28 Februari 2021 bersama saya Nurlela Muhammad Nur dan rakan juru bahasa isyarat Samuel Chiu. Terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Seperti biasa, kami bawakan kepada anda kemas kini berita seluruh negara secara langsung. Lintas langsung negeri hari ini kita mulakan dengan Labuan bersama rakan penyampai Kamarudin Abdullah. Antara paparannya, 2,340 orang petugas Barisan Hadapan kumpulan pertama menerima vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat negeri. Dan dari Bumi Kenyalang, Vanessa Mering turut akan membawakan perkembangan vaksin. Dan akhir sekali, Rita Olisius Malik dari negeri di bawah Bayu akan membawakan paparan mengenai Eskom yang berjaya mengekang jenayah dengan baik. Semuanya seketika nanti. Sepasang suami isteri dijatuhi hukuman gantung sampai mati kerana membunuh seorang remaja yang juga anak mereka. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Zainal Azman Abdul Aziz menjatuhkan hukuman terbabit terhadap Anwar Yusof 55 tahun serta isterinya Murni Ahmad 40 tahun selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Manakala dua lagi anak pasangan itu, Siti Sarah 26 tahun dan adiknya Amin Sharif 19 tahun dilepas dan dibebaskan dari pertuduhan. Mengikut pertuduhan, 4 anggota keluarga itu didakwa telah membunuh Siti Hajar Anwar yang berusia 22 tahun ketika kejadian. Kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di Jalan Air Putih, Taman Semarak, Kemaman kira-kira 10.45 malam pada 26 April 2016. Tertuduh telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dan dibaca bersama Seksyen 35 Kanun yang sama. Media sebelum ini melaporkan punca kematian seorang gadis berusia 22 tahun yang hanya seberat 18 kg dipercayai meninggal dunia akibat didera oleh keluarganya. Laporan berdasiasat menunjukkan mangsa meninggal dunia kerana jangkitan kuman selain sebahagian besar tubuhnya mempunyai kesan gigitan manusia. Kira-kira 318 petugas Barisan Hadapan di Pulau Pinang sudah menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech sejak minggu lalu. Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Asmayani Khalid berkata mereka terdiri daripada petugas Kementerian Kesihatan Negeri. Menurutnya, kira-kira 31,000 petugas Barisan Hadapan dijangka selesai menerima suntikan vaksin dalam tempoh 3 bulan bagi fasa pertama ini. So kita memang memberi tumpuan kepada kita punya frontliners untuk memastikan program vaksinasi di Hospital Pulau Pinang, di negeri Pulau Pinang dan di Malaysia dapat dilaksanakan dengan jayanya. Frontliners kita ada 2 kategori daripada perubatan ataupun kesihatan. Satu lagi adalah non-medical seperti polis, angkatan tentera, rela dan sebagainya. Pagi tadi, Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kom Yeow dan Ketua Polis Negeri, Datuk Sahabuddin Abdul Manan antara 12 individu yang menerima suntikan vaksin COVID-19. Feel very upbeat
no pain, and we hope this will be a very good experience for the rakyat who will be vaccinated in due time. Alhamdulillah saya telah diberi suntikan dan saya rasa sangat tidak sakit. Saya telah menerima suntikan banyak kali sepanjang hidup saya dan kali ini saya rasakan antara yang paling mudah dan paling tidak sakit. Mereka yang telah disuntik akan menerima suntikan kedua selepas 21 hari. Dalam masa sama, Ketua Menteri Chow Kon Yeow menyeru rakyat Pulau Pinang mendaftar penerimaan vaksin dalam aplikasi MySejahtera. Ketika ini, Pulau Pinang sudah pun menerima 16,000 dos vaksin pada 21 Februari lalu. Baki 5 lagi penghantaran vaksin bagi fasa pertama ini akan dilakukan melibatkan keseluruhan 62,000 dos vaksin. Seramai 12 orang petugas barisan hadapan dari Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi mula menerima suntikan vaksin COVID-19 hari ini. Pegawai Kesihatan Daerah Langkawi, Dr. Mansur Ismail, merupakan individu pertama di Pulau Pelancongan itu menerima suntikan pukul 2.30 petang tadi. Sebuah lagi pusat suntikan vaksin COVID-19 akan mula dibuka esok di Klinik Kesihatan Kuah bagi meneruskan proses suntikan kepada petugas KKM dan kumpulan pertahanan. Untuk hari yang seterusnya iaitu esok ialah 1 hari bulan 3, kita akan mulakan dengan proses menyuntik semua frontliner Kementerian Kesihatan dan frontliner bukan Kementerian Kesihatan. Kita akan buat 2 tempat iaitu satu di Klinik Kesihatan Yang Angat, satu lagi di Klinik Kesihatan Kuah. Kita bahagi ber-2 dan vaksinator yang disuntik hari inilah akan bertugas untuk menyuntik semua frontliner kita untuk esok dan sehingga 1 minggu lah. Beliau menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech daripada penyelia jururawat Klinik Kesihatan Kuah, Rosmini Cik Lah. Daerah itu menerima sejumlah 2,340 dos vaksin pada 25 Februari lalu daripada keseluruhan 25,000 dos yang dibekalkan ke seluruh negeri Kedah. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin COVID-19 di negeri berkenaan. Suntikan tersebut akan diterima beliau sempena Majlis Pelancaran Program Imunisasi COVID-19 peringkat negeri Kedah yang sedang berlangsung di Wisma Darul Aman. Dan untuk perkembangannya, kita terus sahaja bersama wartawan Fakrul Razi Ismail. Silakan Fakrul. Terima kasih Nolila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah saudara, ketika ini saya berada di lobi Blok E Wisma Darul Aman di mana petang ini akan berlangsungnya Majlis Pelancaran Program Imunisasi COVID-19 peringkat negeri Kedah. Pelancaran program ini akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Haji Muhammad Sanusi Mat Noor. Menariknya sempena program ini, Menteri Besar Kedah akan menjadi individu yang pertama akan menerima suntikan vaksin COVID-19 dan di sebelah saya ketika ini Menteri Besar Haji Muhammad Sanusi Mat Noor telah pun bersedia untuk menerima suntikan vaksin. Jadi kita terus saja menyaksikan proses suntikan vaksin ke atas Menteri Besar Kedah. Selain Menteri Besar, Esko Kesihatan Negeri Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman, Pengarah Kesihatan Negeri Kedah Dr. Muhammad Fikri Ujang dan beberapa petugas barisan hadapan juga akan menerima suntikan vaksin COVID-19 hari ini. Sebelum ini, Dr. Muhammad Fikri memaklumkan seramai 1.76 juta penduduk Kedah dijangka menerima suntikan vaksin COVID-19 secara berperingkat mulai hari ini sehingga Februari 2022. Jumlah itu meliputi jangkaan vaksinasi ke atas kira-kira 80% penduduk dan pekerja bukan warga negara yang berada di negeri ini. Bagi fasa pertama, Kedah diperuntukkan sebanyak 50,310 dos vaksin COVID-19 yang diterima sejak 24 Februari lalu dan akan diterima secara berperingkat bagi proses seterusnya.
Difahamkan seramai 25,155 penerima vaksin COVID-19 adalah terdiri daripada petugas kesihatan serta pihak swasta. Turut menerima adalah petugas barisan hadapan, antaranya Polis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen, Jabatan Pencara dan Bomba. Bagi fasa kedua bermula April hingga Ogos pula, suntikan akan diberi kepada kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas dan mereka yang menghidap penyakit tidak berjangkit NCD seperti jantung, diabetes, darah tinggi, penyakit pernafasan dan sebagainya. Manakala bagi fasa ketiga bermula Mei 2021 hingga Februari tahun depan pula, mereka yang akan menerima suntikan adalah penduduk Kedah yang berumur 18 tahun ke atas dan pekerja bukan warga negara. Dalam pada itu, sebanyak 57 pusat pemberian vaksin akan dibuka mengikut keperluan berdasarkan jadual suntikan yang disediakan di setiap pusat berkenaan. Daripada jumlah itu, 46 PPV adalah di fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan. Jadi saya kira setakat itu sahaja perkembangan yang dapat saya bawakan langsung dari Wisma Darul Aman sempena Majlis Pelancaran Program Imunisasi COVID-19 peringkat negeri Kedah Darul Aman. Kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Fakrul, terima kasih. Baiklah, saudara, Melaka bakal menerima 660,000 vaksin COVID-19 dalam 3 fasa. Dalam tempoh itu, Ketua Menterinya Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata semua rakyat negeri berkenaan yang berusia 18 tahun ke atas serta pekerja warga asing tidak akan terkecuali daripada menerima suntikan vaksin berkenaan. Mengulas lanjut, kerajaan negeri juga katanya tidak bercadang untuk membeli sendiri vaksin kerana peruntukan untuk Melaka sudah mencukupi. Tidak ada cadangan. Sebab dia peruntukan kat kita buat masa ini cukup. Untuk 2 kali. Ya. Dalam kita ambil sekali, lepas tu dalam tempoh 21 hari dibagi kali kedua untuk injection. Dan kerajaan ini buat masa ni kita belum ada mesyuarat ataupun belum terfikir untuk membelinya. Sebab jumlah yang dibagi sudah mencukupi. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke pusat pelancongan di Jonker Street, Bandar Hilir. Melaka telah menerima 11,000 vaksin dan untuk fasa pertama ia akan dibuat pada Selasa ini dengan Datuk Seri Sulaiman menjadi penerima pertama diikuti petugas barisan hadapan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Sulaiman berkata kerajaan negeri akan meneruskan kempen Melakan Visit Melaka bermula hari ini sehingga 31 Disember depan dalam usaha menggalakkan rakyat negeri itu melancong dalam negeri bagi memulihkan industri pelancongan. Saksikan Amanat Perdana Setahun Malaysia Prihatin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia pada 1 Mac 2021, 10 pagi. Saksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan. Episod penularan pandemik COVID-19 yang melanda dunia dan negara lebih setahun lalu menyerlahkan kepentingan rukun tetangga dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, peranan rukun tetangga perlu sentiasa diperkukuh selari kepentingannya dalam menyatu padukan rakyat dan mensejahterakan negara. Atas dasar itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Pelan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021-2030 yang dilancarkan secara maya pagi tadi. Bagi meningkatkan keberkesanan inisiatif Rukun Tetangga, 4 agenda kerja kawasan Rukun Tetangga KRT dirangka. Agenda pertama, kerja KRT Selamat yang digerakkan menerusi skim Rondaan Sukarela SRS yang berperanan mengawal premis dan KRT dengan kerjasama polis. Agenda kerja KRT Sihat pula menekankan usaha membudayakan gaya hidup sihat dalam komuniti. Dan agenda kerja KRT Bersih dan Indah menumpu
menumpukan program pembersihan dan pengindahan di kawasan komuniti. Manakala agenda kerja KRT Sejahtera mengenal pasti kumpulan rentan dan memberikan bantuan melalui pelaksanaan inisiatif seperti projek ekonomi rukun tetangga dan program sayangi komuniti. Peranan rukun tetangga perlu sentiasa didokong sebagai agen dan juga penggerak usaha untuk menyatupadukan rakyat. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk bersama-sama mengenal pasti keperluan komuniti dan menangani isu-isu sosial di kawasan setempat untuk melahirkan sebuah komuniti yang sejahtera. Marilah kita berganding bahu dan mengembeling tenaga dalam menjayakan usaha murni ini supaya negara kita dapat merealisasikan agenda perpaduan nasional. Sehingga kini terdapat 8,274 KRT di seluruh negara dengan jumlah keahlian mencecah 248,000 orang. Perdana Menteri menyifatkan jumlah itu sebagai satu petunjuk positif yang membuktikan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan rukun tetangga. Perdana Menteri turut menzahirkan ucapan tahniah kepada para pemenang Anugerah Perdana Rukun Tetangga 2021. Anugerah 2 tahunan itu bertujuan memberi pengiktirafan kepada kawasan rukun tetangga KRT yang memberi sumbangan cemerlang kepada komuniti setempat. Saya berharap anugerah ini akan menjadi penyuntik semangat kepada seluruh KRT untuk terus menyampaikan perkhidmatan yang cemerlang kepada komuniti masing-masing agar saudara-saudari dapat menjadi role model kepada anggota rukun tetangga yang lain. 8 kategori dipertandingkan, antaranya pengurusan rukun tetangga terbaik, jiran wanita terbaik, skim rondaan sukarela terbaik, projek inovasi terbaik dan tabika perpaduan terbaik. Kerajaan bersedia membantu majikan di negara ini memperoleh sijil perakuan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 atau Akta 446. Ia penting dalam usaha memutuskan rantaian penularan pandemik COVID-19, terutama dalam kalangan pekerja asing melalui penginapan pekerja yang dilihat antara punca utama. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Ahmad Hashim berkata, Akta 446 itu terpakai ke atas semua sektor termasuk pembinaan, perladangan, perkilangan dan industri. Menurut beliau, pihaknya juga mengadakan sesi libat urus bersama majikan dan mereka turut memberi kerjasama. Majikan faham dan setakat sekarang memberi kerjasama. Yang mana kita pergi sekarang ni, kita terus buat pendakwaan supaya menjadi lesson learned kepada majikan yang lain untuk mereka atasi dengan secepat mungkin. Sebab kalau lambat, benda ni sedang merebak. Kita nak cepat berperang dengan pandemik COVID-19 ini, mereka terpaksa kena mempercepatkan tindakan mereka untuk menghalang penyebaran. Ini yang lebih penting, nyawa. Beliau yang juga ahli Parlimen Pendang ditemui media selepas program Jalinan Kasih Warga Felda dan bantuan musaadah COVID-19 di Sungai Tiang Pendang. Menurut beliau, Akta 446 yang telah sedia ada dikuatkuasakan sejak pandemik COVID-19. Di Kedah, 326 majikan dan 636 tempat penginapan telah diperiksa bermula 1 hingga 24 Februari lepas. Sebagai usaha mengekang pandemik COVID-19 secara berterusan, Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad KPDRM menjalankan proses membasmi kuman di sekatan jalan raya SJR yang bermula di daerah Bentong dan Raub Pahang. Selain itu, petugas barisan hadapan di 2 daerah tersebut menerima sumbangan barangan keperluan sebagai dorongan kepada mereka untuk terus menjalankan tugas yang diamanahkan. Pengerusi KPDRM Datuk Seri Ayub Yaakob berkata, aktiviti tersebut mendapat kerjasama daripada kumpulan koperasi Mantap Berhad dan kami anak Felda wilayah Mempaga. Antara bantuan yang diberikan termasuk air mineral, air kotak, biskut, pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman.
Pahang merupakan kawasan pertama lah yang kita jalankan program ini buat kali ini, dan insyaAllah kita dalam program kita insyaAllah kita juga akan ke Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan seterusnya negeri-negeri yang lain selepas ini. Jadi tujuan ini tidak lain tidak bukan selain menyampaikan sumbangan kecil ini, tetapi kita kata tadi menyantuni untuk memberikan motivasi lah kepada anggota-anggota polis ini. Bantuan sama turut diberikan kepada penduduk terjejas banjir pada bulan lalu di dua daerah berkenaan sebagai tanda sokongan dan kebersamaan rakyat dalam menghadapi waktu yang sukar. Beliau berkata demikian selepas misi bantuan kebajikan dan kemasyarakatan di Raub Pahang. Baiklah, untuk laporan cuaca semasa, kita langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Syazwani Yahya. Silakan Syazwani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah sekian lama Semenanjung Malaysia mengalami keadaan cuaca yang agak panas, akhirnya pada hari ini, beberapa kawasan di Semenanjung kini mengalami sedikit hujan. Lebih tertumpu di bahagian pedalaman Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Negeri Johor. Namun demikian, hujan yang sedang berlaku ini dijangka hanya akan berlaku dalam tempoh yang agak singkat. Oleh itu, orang ramai masih lagi dinasihatkan supaya mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka dan seterusnya mengambil langkah dalam penjimatan air. Bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan berseteribut petir kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian di negeri Sabah dan lebih tertumpu di bahagian utara negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, buat masa ini, angin masih lagi bertiup dengan agak lemah, iaitu sekitar 10 hingga 30 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan lap gelora buat masa ini. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. ...2,340 petugas Barisan Hadapan di Labuan merupakan kumpulan pertama menerima vaksin imunisasi Pfizer-BioNTech. Untuk paparan berita dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan, kita bersama-sama Kamarudin Abdullah di sana. Silakan Kamarudin. Terima kasih. Seramai 2,340 orang petugas Barisan Hadapan di Labuan merupakan kumpulan pertama menerima vaksin imunisasi Pfizer-BioNTech bermula semalam. Pemberian vaksin itu membabitkan 3 pusat, iaitu di Klinik Kesihatan Membedai, Hospital Labuan dan Markas Pangkalan Tentera Udara TUDM. Ketika ditemui pemberita RTM, mereka yang telah menerima suntikan menyatakan vaksin itu tidak mempunyai kesan sampingan selepas proses tersebut. Masa kena pemberian vaksin tu tidak ada rasa sakit lah, sehinggalah sampai saya diberi rehat untuk pemantauan dalam 15 minit. Tiada juga kesan sampingan yang saya rasa lah, seperti pening, yang macam mau pengsan. So far okey jugalah.
Suntikan COVID ini satu yang baiklah, sebab kalau tadi pengalaman saya pun dia tidak apa-apa. Kita sakit ke apa ke, bila kita jalan pun memang tidak ada rasa apa-apa. Dan saya telah pun rehat lebih kurang dalam 15 minit tadi pun saya tidak mengalami apa-apa rasa lah. Contohnya mungkin depresi geloya ke ataupun pening ke dan sebagainya. Turut menerima suntikan awal vaksin itu, petugas media seramai 12 orang yang terdiri daripada Jabatan Penyiaran Labuan, Jabatan Penerangan Labuan dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama. Sesungguhnya vaksin ini adalah yang cukup lama dinantikan oleh warga Malaysia khususnya, yang mana vaksin ini akan menjadi pelindung kepada masyarakat umum terhadap jangkitan vaksin yang sebenarnya yang diketahui umum telah banyak mengorbankan nyawa manusia. So kita janganlah risau tentang vaksin ini, dan saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia menyokong penuh usaha kerajaan ini untuk membendung COVID-19 ini. Saya menyeru kepada semua orang awam di Malaysia ini, jangan sesekali percaya dengan tumahan-tumahan yang diberi dari luar sana bahawa vaksin COVID-19 ini membahayakan kesihatan untuk rakyat semua. Polis Labuan menerusi bahagian siasatan jenayah narkotik telah berjaya menangkap 5 suspek kerana memiliki dadah melibatkan seorang lelaki dan 4 wanita dalam 2 serbuan berasingan. Pemangku Ketua Polis Labuan, DSP Muhammad Ibrahim Muhammad Ghani berkata, serbuan pertama membabitkan 2 wanita yang ditahan di tempat letak kereta di Labuan Times Square kira-kira pukul 12 tengah hari. Hasil pemeriksaan mendapati salah seorang daripada yang ditahan memiliki 3 paket dadah dipercayai syabu pada badan salah seorang suspek dengan berat dianggarkan 7.26 gram. Kedua-dua suspek disiasat di bawah Seksyen 39A-1 dan Seksyen 15-1-E Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, kira-kira pukul 1.30 tengah hari, satu serbuan juga telah dilakukan di salah sebuah rumah di kawasan perumahan Jalan Pulau Buah yang membawa kepada penahanan seorang lelaki dan 2 wanita. Hasil serbuan, polis menemukan 56 paket plastik pelbagai saiz mengandungi ketulan kristal dipercayai dadah jenis metafetamin seberat 78.15 gram. Turut dirampas wang tunai RM4,976 yang dipercayai hasil daripada kegiatan jual beli dadah selain sebuah kereta pacuan 4 roda. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 15-1-E Akta Dadah Berbahaya 1952 dan FOP Akta Dadah Berbahaya Perlucut Hakan Harta 1988-E 340. Kesemua suspek warga tempatan berumur antara 25 hingga 38 tahun itu direman untuk membantu siasatan. Murid tahun 1 dan 2 termasuk prasekolah dan pendidikan khas akan memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di semua sekolah di seluruh negara esok. Di Labuan, Sekolah Kebangsaan Sen En, SK Pekan 2, SJKC Ciwen dan SK Patau-Patau antara sekolah yang sempat ditinjau oleh kru RTM di sini. Tinjauan di sekolah tersebut mendapati bangunan telah disanitasi bagi menjamin keselamatan dan kesihatan murid dan guru. Turut disediakan kod imbasan QR MySejahtera, pengimbas suhu badan dan cecair pembasmi kuman. 4,481 murid di Labuan dijangka memulakan sesi persekolahan di 17 buah sekolah rendah esok. 805 melibatkan murid prasekolah, 270 murid pendidikan khas rendah, manakala 3,406 lagi melibatkan murid tahun 1 dan 2. My Digital menerusi rangka tindakan ekonomi digital Malaysia bakal memacu dan meningkatkan daya pertumbuhan ekonomi khususnya di Labuan. Ia selaras 6 teras strategik yang disokong oleh 22 strategi, 48 inisiatif nasional dan 28 inisiatif peringkat sektor dalam mengukuhkan transformasi digital menerusi 3 fasa sehingga 2030. Wartawan Muhammad Zulhanizam ada perinciannya. Sebagai pusat keuangan antarabangsa serta hub logistik minyak dan gas, Labuan berupaya menjadi peneraju serantau dalam ekonomi yang mampu bersaing di peringkat global. Perkembangan teknologi digital akan memperkukuh tenaga kerja yang berkemahiran digital serta mewujudkan masyarakat digital yang inklusif.
Selain itu, pembinaan infrastruktur digital juga merupakan tulang belakang dalam membentuk sebuah ekosistem digital yang mampan. Pengerusi Perbadanan Labuan, Datuk Seri Amir Hussein berkata, inisiatif itu diambil bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam era dunia tanpa sempadan. Malah penggunaan digital serta hubungan secara maya kini menjadi keperluan asas utama yang ketiga penting selepas elektrik dan air. Apabila kita mempunyai ataupun data yang pantas dan konektiviti yang meluas, ianya dapat digunakan sepenuhnya untuk berinteraksi bukan hanya dengan keluarga terdekat, tetapi kita mampu mempromosikan apa-apa sahaja yang ingin kita kenalkan di bandar ataupun di kampung. Dalam pada itu, Labuan juga perlu melaksanakan beberapa langkah untuk merapatkan jurang digital terutama pencapaian internet 5G. Ini kerana rangka tindakan itu mengambil kira pandangan dan input pelbagai pihak yang berkepentingan termasuk rakyat, industri dan agensi kerajaan. Dalam masa sama, objektif kita di Pulau Labuan adalah mahu memastikan semua pemasangan switches ataupun pemasangan konektiviti yang dilakukan masa sekarang ini adalah mempunyai sifat 5G ready, dan apabila 5G diimplementasikan dan Labuan keseluruhannya akan mempunyai teknologi 5G, ini akan membantu penduduk Labuan lebih terdedah dan lebih mempunyai ilmu pengetahuan. Ketika mengulas ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai 500,000 peluang pekerjaan dalam ekonomi digital, pensyarah Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, Dr. Ricky Chia Chi Jiun menyambut baik cadangan itu yang merupakan langkah terbaik dalam memastikan industri digital terus berkembang. Ia satu pembaharuan terutama peralihan daripada perniagaan secara tradisional kepada perniagaan e-dagang. Saya rasa plan My Digital ini, ataupun projek My Digital ini agak bagus, memanfaatkan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di wilayah Persekutuan Labuan. Kalau kita tengok balik di wilayah Persekutuan Labuan, masih ramai lagi peniaga-peniaga belum lagi bertukar dari tradisional ke e-commerce lagi. Jadi ambillah peluang ini untuk teruskan meningkatkan hasil juaran kita. Sementara itu, ibu bapa menyambut baik inisiatif My Device yang bakal diperkenal supaya pelajar mendapat akses kepada peranti digital bagi tujuan pembelajaran menjelang 2025. Bagi saya ini adalah satu usaha yang baik oleh kerajaan dalam membantu murid-murid ataupun secara terlangsung ibu bapa lah yang paling penting, sebab dalam kekurangan peranti digital untuk proses pembelajaran itu biasanya kekangan ini bukan sahaja dihadapi oleh ibu bapa, tapi juga bagi saya seluruh rakyat Malaysia khususnya lah, bagi saya juga capaian internet itu sepatutnya lebih mudah untuk pelajar-pelajar mengakses. Inisiatif My Digital merupakan pelengkap kepada dasar pembangunan negara yang meliputi Rancangan Malaysia RMK12 dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Oleh itu, penguasaan teknologi digital merupakan kunci utama yang memainkan peranan penting dalam memacu enjin baharu pertumbuhan ekonomi negara. Muhammad Zulhanizam, Berita RTM. Paparan berita wilayah dari Labuan berakhir di sini. Terus patuhi SOP PKPB. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Kamarudin, terima kasih. Baiklah, Eskom berjaya mengekang jenayah rentas dengan baik. Antara paparan dari negeri di bawah Bayu. Jadi butirannya, kita bersama Rita Aloysius Malik di sana. Silakan, Rita. Norlela, terima kasih. Salam sejahtera. Peranan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom di Zon Selamat Pantai Timur Sabah Zon adalah pada tahap membanggakan dan terkawal. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, walaupun terdapat beberapa jenayah rentas sempadan, namun pasukan keselamatan negara berjaya mengekang dengan berkesan. Keadaan begitu baik, terkawal. Saya berharap dengan kawalan keselamatan yang dilakukan di sepanjang East Zone negeri Sabah ini, ianya lebih memberi keselamatan dari segi
penjenayah-penjenayah khususnya daripada rentas sepadan dan juga mengawal kegiatan-kegiatan haram yang lain. Datuk Haji G ditemui media selepas lawatan ke bangunan Eskom di Lahad Datu. Katanya kerajaan negeri juga telah mengambil maklum mengenai keperluan bagi memperkasa pasukan keselamatan di negeri ini, termasuk Eskom, dan ia akan dibawa ke peringkat persekutuan untuk pertimbangan sewajarnya. Dalam majlis ini, Ketua Menteri turut menyaksikan penyerahan sumbangan 10,000 paket roti kepada Eskom. Sumbangan Kim Tek Cheong, Consolidated Berhad, disampaikan pengurus eksekutifnya Dexter Lau. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR Sabah sedia membantu proses pendaftaran orang kurang upaya OKU dan warga emas untuk program imunisasi COVID-19. Ini khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera untuk mengisi permohonan mendapatkan suntikan vaksin. Menterinya Insinyur Syahelmi Yahya berkata, inisiatif tersebut bagi mengelak golongan berkenaan tercicir daripada mendapat suntikan mengikut fasa penerimaan ditetapkan, terutama di luar bandar. Kita akan berhubung dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan melihat bagaimana kita menambah baik proses pendaftaran mereka yang kita sasarkan. Syahelmi ditemui RTM selepas program Derma Darah Anjuran Bulan Sabit Merah Malaysia Putatan di Kampung Pasir Putih Putatan. Fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan melibatkan petugas barisan hadapan, manakala fasa kedua, warga emas, golongan rentan dan OKU, dan fasa ketiga, golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas. Semangat Malaysia Prihatin menggambarkan kebersamaan seluruh rakyat negara ini mendepani pelbagai cabaran termasuk memerangi pandemik COVID-19. Negara kini gigih untuk bangkit semula, tidak terkecuali Sabah yang turut mengorak langkah tanpa henti sejak dilanda pandemik berkenaan tahun lepas. Ikuti laporan Setahun Malaysia Prihatin bersama wartawan Sharon Raymond Kisil. Atas dasar keprihatinan, kerajaan menyediakan pelbagai inisiatif merangkumi ekonomi dan kebajikan demi kelangsungan hidup rakyat mendepani krisis COVID-19. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, sejak setahun lalu kerjasama utuh antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menjadi tonggak penting menangani pandemik berbahaya itu. Ia banyak bergantung kepada keupayaan kita untuk mengurus dari segi pembelian alat perkakasan dan hampir semua alat perkakasan tersebut dibiayai oleh kerajaan pusat. Tidak mungkin kita dapat menstabilkan keadaan pandemik COVID di negeri Sabah tanpa bantuan dan kerjasama daripada kerajaan pusat. Jika tahun lalu inisiatif dilaksana lebih kepada pewujudan bantuan berbentuk kewangan seperti pakej prihatin, penjana dan permai, kini usaha tertumpu kepada pelaksanaan pemulihan melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sabah sendiri menerima bekalan pertama vaksin Pfizer-BioNTech sebanyak 16,380 dos pada 25 Februari lalu dan akan mula diagih pada 4 Mac. Bagaimanapun, Datuk Masidi berkata, vaksin bukanlah satu-satunya jalan pemulihan, sebaliknya pembaharuan dan perubahan sikap masyarakat juga penting. Vaksin ini akan memberi kita perlindungan. Ini bermakna apabila kita terlindung daripada jangkitan, ini bermakna kita boleh kembali kepada gaya hidup kita dahulu, khususnya dari segi soal ekonomi. Ya. Sementara itu, penyelidik geopolitik dan elektoral Sabah Geopes Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Syahrudin Awang Ahmad menyifatkan usaha dilaksana kerajaan sejak setahun lalu termasuk program imunisasi membuktikan kerajaan benar-benar prihatin. Negara kita sudah menerima vaksin, 2 jenis ataupun jenama vaksin dalam kurang 2 minggu. Ini adalah satu petunjuk jelas bahawa kerajaan begitu prihatin terhadap keperluan untuk menjaga kebajikan dan kesihatan, malah juga keselamatan rakyat kita melalui program vaksinasi kebangsaan. Beliau juga yakin Sabah yang terkenal dengan pusat pelancongan dan keindahan semula jadi mampu bangkit semula dengan formula baharu mengaktifkan sektor berkenaan.
Formula harus dirangka bukan setakat oleh kerajaan negeri, malah juga oleh Kementerian Pelancongan serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan pelancong, kalaupun bukan daripada luar negara tetapi pelancong domestik dapat dibenarkan dengan SOP yang ketat. Malaysia Prihatin jelas menggambarkan komitmen kerajaan untuk memelihara kesihatan sejagat, keselamatan dan sosioekonomi rakyat. Dalam masa sama, gabungan kerjasama erat antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Sabah membulatkan lagi usaha untuk memastikan kebajikan rakyat terus terbela. Sharon Raymond, RTM. Hari terakhir sebelum sesi persekolahan bermula esok dimanfaat sebaiknya para ibu bapa untuk membuat persiapan akhir persekolahan anak-anak. Antara yang menjadi tumpuan ialah kelengkapan pakaian kasut serta peralatan buku dan alat tulis. Tinjauan RTM di Kota Kinabalu mendapati ibu bapa yang membeli pada saat akhir adalah disebabkan kekangan kerja. Dulu dia punya saiz kecil, sekarang ni besar. Jadi susah mau cari saiz lah. Itu dia yang masalah dia lah. Tapi so far okey. Tidak ada masalah. So esok nak pergi buka sekolah enggak? Ya. So far kasut saja yang boleh belilah sebab tadika punya baju kena refer balik tadika lah. Kasut sajalah yang boleh pilih. Ini cuma ni kelempakan beli seluar lah, seluar baju budak sekolah ready untuk dia orang lah sama pukul semua lah. Itu sajalah. Oh, sebab dulu banyak kerja kan, itu MCO buat kerja langsung tak ada senang keluar lah. So besok start sekolah sudah terpaksa hari inilah. Sebenarnya hari ini pun tidak pun sibuk juga, tapi pun terpaksa mau keluar dulu lah. Sesi persekolahan bersemuka dibuka semula secara berperingkat mulai esok, melibatkan murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2, diikuti murid tahun 3 hingga 6 pada 8 Mac dan pelajar sekolah menengah di Sabah pada 5 April. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Pastikan kemas kini maklumat dan status kesihatan anda melalui aplikasi My Sejahtera. Baik, kembali bersama Norlela. Silakan. Rita, terima kasih. Baiklah, kini kita ke Bumi Kenyalang untuk mengetahui perkembangan berita dari sana. Dan kita akan bersama Vanessa Mering yang antara lain akan menumpukan mengenai pendaftaran vaksin dalam kalangan rakyat Sarawak. Jadi silakan, V. Terima kasih Norlela, salam sejahtera dan salam hormat. Rakyat di negeri ini yang layak mendapat suntikan vaksin COVID-19 dinasihatkan segera mendaftar sebagai penerima. Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, suntikan vaksin tersebut merupakan tambahan pelindungan diri dalam usaha negara menangani pandemik COVID-19 selain pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP sedia ada. Jelasnya kerajaan melaksanakan program imunisasi COVID-19 demi memastikan keselamatan dan kesihatan rakyat dilindungi. Jadi bagi yang ada perasaan takut dan sebagainya, jangan mendengar khabar-khabar yang tidak ni, dan di sini semua petugas kesihatan akan bertanya dari segi mungkin ada arahan dan sebagainya. Jadi mereka tahu apa yang harus dibuat. Mereka adalah profesional, jadi jangan bingung. Beliau ditemui sebelum mendapatkan suntikan vaksin di Stadium Perpaduan Kuching. Teruja mendapatkan suntikan vaksin itu, Datuk Seri Rohani menegaskan suntikan vaksin berkenaan sebenarnya sama seperti suntikan vaksin biasa untuk sesama atau suntikan sebelum mengerjakan haji atau umrah. Dalam pada itu, pemberian vaksin di Stadium Perpaduan berjalan lancar. Seramai 170 petugas barisan hadapan menerima suntikan vaksin pada hari ini, termasuk 3 petugas media. Saya tak takut jarum. Jadi bila saya kena injection tadi tak ada rasa apa. I don't feel anything at all. So sekarang ni tengah tunggu kalau ada reaksi pada tubuh badan selepas injection. So saya tengah menunggu. So far tak ada reaction. Pertama sekali agak gemetar sebab kali terakhir mendapat suntikan agak lama dulu, dan ketika disuntik rasa jarum suntikan tu memang hampir tiada, cuma kesan beberapa minit selepas suntikan tu ada sebab rasa kebas. Dan sebenarnya sebelumnya tu injek saya rasa agaknya tu sikit rasa takutlah bimbangnya, tapi nurse yang sini semuanya tu orang bagus, mereka nya beri perasaan yang rasa saya
tak rasanya bapa takutlah. Tapi macam mana ni rasanya kami yang tu frontliner. So saya harapnya tu semuanya tu pabrik akannya tu buat register lah through MySejahtera yang tu secepat mungkin untuk sama-samanya untuk jaga kita, jaganya tu family. Sementara itu, Jacqueline mendedahkan hanya 13 wakil media di Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri terpilih untuk menerima suntikan vaksin bagi fasa pertama ini. Pendaftaran untuk fasa kedua dan ketiga bagi wakil media akan diadakan minggu depan merangkumi wartawan, juru kamera, juru foto dan kru yang terlibat dalam membuat liputan media. Di bahagian Sri Aman, program imunisasi COVID-19 diteruskan hari ini melibatkan 78 petugas barisan hadapan. Penerima terdiri daripada 20 anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sri Aman, 10 anggota bomba dan penyelamat Sri Aman dan selebihnya anggota rela dan kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penerima dari IPD Sri Aman diketuai Ketua Polis Daerah Sri Aman DSP Bing Kok John. Mereka merupakan kumpulan pertama daripada IPD Sri Aman menerima vaksin COVID-19. Sementara pasukan bomba dan penyelamat Sri Aman diketuai Pegawai Bomba Kanan 1 Bangga Bai. Saya harap dengan suntikan yang diberikan ini dapat memberi semangat dan kentallah untuk kita sama-sama menjalankan tugas. Kita sangat bersukacita kerana telah diberi suntikan, bahawa suntikan inilah yang menjadi harapan kepada kita untuk membantu masyarakat bagi tujuan untuk menjalankan tugas-tugas. Terlebih lagi pihak bomba ini memang orang yang agak pertama dalam frontliner untuk menyelamat, memadam dan juga mencegah kebakaran. Pentingnya sebab kita ni frontliner sebagai anggota bomba yang berhadapan dengan situasi terutamanya contoh sekarang lah COVID-19 yang semakin merebak. Dengan vaksin ini kita dapat dilindungi dan kesihatan kita juga mungkin terjaga lepas ni. Esok, Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis dan Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Snowden Lawan dijangka menerima vaksin COVID-19 di Hospital Sri Aman. Di Sibu, rasa keterujaan dapat dilihat pada wajah-wajah petugas barisan hadapan yang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Tinjauan kru RTM di Klinik Kesihatan Jalan Lanang semalam mendapati ramai antara penerima suntikan datang awal daripada jadual dan sabar menunggu giliran masing-masing untuk menerima suntikan. Antaranya petugas Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat selain anggota polis. Penerima vaksin yang ditemui meluahkan rasa lega selepas mendapat suntikan vaksin tersebut. Macam ada semangat lagi lah mau bertugas di luar lah. Setelah dapat suntikan vaksin ni lah. Kira untuk menjamin keselamatan pada masa akan datang lah kira macam itu. Lebih lagi kita yang kerja di luar mungkin keselamatan tu kurang lah. Apabila dapat suntikan begini mungkin keadaan lebih selamat lah. We are happy lah sebab kita hari-hari pun we are going to sites untuk buat swabbing and so on kan. So frontliners are one of the main yang boleh kata yang sangat berisiko lah. So when we have this, we feel more selamat first of all. Sebelum ni memang bimbang lah sebab kita bekerja dalam tim swab pustaka. Tapi selepas mengambil injection rasa lebih selamat. Semoga dipermudahkan. Difahamkan lebih 3,500 dos vaksin COVID-19 telah diterima untuk bahagian Sibu untuk fasa 1 program vaksinasi COVID-19 Sarawak. Terdapat 5 pusat pemberian vaksin di bahagian Sibu iaitu di Hospital Sibu, Hospital Kanawit, Klinik Kesihatan Jalan Lanang, Klinik Kesihatan Sibu Jaya dan Klinik Kesihatan Selangau. Projek transformasi luar bandar RTP di bahagian Limbang akan dipantau bagi memastikan ia siap mengikut jadual yang ditetapkan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, setakat ini hampir kesemua projek RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota telah dilaksanakan.
Dato' Dr. Abdul Rahman berkata, pihaknya akan berusaha memastikan projek RTP berjalan lancar selain mengenal pasti projek lain yang perlu dilaksanakan. Itulah antara tujuan juga kita turun Padang ini untuk mendengar apa juga permohonan tambahan lah. Dan kita dapati memang ada permohonan yang diperlukan lagi untuk naik taraf Dewan, naik taraf surau, naik taraf kemudahan yang lain lah. Jadi kita mengambil maklum permohonan tersebut dan insya-Allah ia akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas meninjau beberapa projek RTP di Limbang. Jelasnya dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti dewan, jambatan dan gelanggang futsal, penduduk setempat boleh melaksanakan pelbagai aktiviti riadah dan bersukan. Usaha pelbagai pihak termasuk Pertubuhan Bukan Kerajaan dan Sukarelawan menganjurkan kempen derma darah amat dialu-alukan. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, langkah itu bukan sahaja dapat menggalakkan masyarakat tampil menderma darah, malah meningkatkan kesedaran kepentingan menderma darah. Jelasnya tabung darah di hospital sentiasa kekurangan stok bekalan darah dan mereka yang layak diharap dapat menderma darah bagi memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi, lebih-lebih lagi ketika berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19 ketika ini. Datuk Lee ditemui pemberita bersempena kempen menderma darah dan kesedaran insuran anjuran 6 Laifa Miri di lobi Hospital Pakar KPJ Miri. Tambahnya, penganjuran kempen derma darah merupakan inisiatif yang baik dan perlu dicontohi dan pada masa sama dapat menjalani pemeriksaan kesihatan terhadap seseorang individu. Bekalan darah yang dikumpul bukan hanya keperluan untuk Hospital Miri sahaja, malah akan diagihkan kepada daerah-daerah kecil di bahagian Miri dan juga dibekalkan sehingga ke Lawas. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Vi, terima kasih. Pembinaan empangan janakuasa hidroelektrik di Nenggiri Gua Musang, Kelantan dijangka mampu mengatasi masalah banjir di negeri itu. Menurut Pengerusi Tenaga Nasional Berhad TNB, Datuk Seri Mahathir Khalid, empangan berkenaan akan menjadi sistem tebatan banjir yang dapat menyekat pengaliran air ke dalam sungai yang menjadi punca berlakunya banjir. Beliau berkata empangan berkenaan dijangka mampu menampung taburan hujan dan dapat mengawal air turun ke dalam sungai sekaligus mengurangkan jumlah air di dalam sungai. Dalam bulan Mac insya-Allah. Saya akan datang balik ke Kelantan. So biarlah kita ada sedikit perjumpaan dengan Kerajaan Negeri Kelantan. TNB berjumpa dengan Kerajaan Negeri Kelantan dan selepas itu kita akan make the official punya announcement lah. Sebelum ini, empangan janakuasa hidroelektrik telah dibina di Cameron Highlands, Sungai Perak, Pahang dan juga di Tasik Kenyir, Terengganu. Beliau berkata dalam jangka masa panjang, pihaknya juga dalam usaha mempertingkatkan tenaga elektrik yang boleh diperbaharui termasuk solar. Selain berusaha meningkatkan penggunaan teknologi hijau. Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan kepada 1,400 pelajar sempena program ceria di Sekolah Tenaga Nasional Berhad TNB di Kota Baru. TNB memperuntukkan sebanyak RM3 juta menerusi program ceria ke sekolah TNB berbanding hanya RM1 juta pada tahun lalu dalam membantu lebih 30,000 pelajar daripada keluarga B40. Dua kanak-kanak lemas selepas terjatuh dalam Sungai Skudai, Kampung Batu Lapan, Johor Bahru, Johor petang semalam. Mangsa pertama Ahmad Daniel Abdullah, 9 tahun, ditemukan 8:58 malam semalam, 14 meter dari Pusat Kawalan Operasi Bomba PKOB.
Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Larkin, Timbalan Penguasa Bomba 1, Suhaimi Abdul Jamal, identiti mangsa dikenal pasti ayah tirinya, Muhammad Hamdan Baharudin. Manakala seorang lagi mangsa berusia 7 tahun ditemukan pukul 12.10 tengah malam 7 meter dari PKOB. Operasi melibatkan 12 pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor, 5 anggota pasukan penyelamat DIA PPDA, 15 anggota polis serta 3 anggota Angkatan Pertahanan Awam. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Aminah untuk bedah siasat dan operasi tamat pada pukul 12.43 tengah malam tadi. Menjelang saingan terbuka Switzerland bermula 2 hingga 7 Mac dan diikuti kejohanan seluruh England pada 17 hingga 21 Mac ini. Pemain perseorangan lelaki nombor 1 negara, Lizzie Jia, percaya saingan ini akan membantu skuad muda negara untuk memperbaiki kedudukan ranking dunia apabila nama-nama besar menarik diri daripada menyertainya. Kita pergi dengan young team sekarang semua, dan so memang harap ini satu peluang untuk kita untuk fight balik lah, sebab nampak pun banyak top rank player tak pergi kan. Saya rasa ini satu chance bagus untuk kita ambil point untuk naikkan ranking kita lah. Zijia berkata demikian kepada media sebelum berlepas ke Basel, Switzerland bersama kontingen badminton negara malam tadi. Tampil sebagai pilihan kedua, kejohanan berstatus Super 300 itu dilihat peluang terbaik bagi pemain berusia 22 tahun itu untuk memperbaiki prestasinya yang suram pada 3 kejohanan di Thailand bulan lalu. Untuk personal, saya rasa memang saya kena ada result baik lah untuk Europe ni, dan tapi saya pun tak mahu pressure sangat untuk sendiri. So memang saya pergi pun try my best sajalah. Yang penting memang yang sekarang saya tengah cari itu memang itu gameplay saya kena keluar dulu lah. Itu yang paling penting untuk saya. Penantian peminat Terengganu FC TFC dan Terengganu FC2 TFC2 untuk mendapatkan jersey baharu pasukan kesayangan mereka kini berakhir. Ini selepas Terengganu Football Club TFC Sendirian Berhad telah melancarkan jersey bagi kedua-dua pasukannya itu malam tadi. Berkonsepkan warna keramat bendera Terengganu, warna hitam dan putih dipilih untuk jersey bagi aksi di laman sendiri, manakala warna merah hati dipilih membabitkan aksi di stadium lawan. Warna hitam pula dipilih sebagai jersey ketiga dan paling istimewa yang dinantikan peminat untuk saingan Piala AFC edisi terhad yang bakal dikeluarkan. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Negeri Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, 2 pasukan bersaudara itu sudah bersedia sepenuhnya untuk mengharungi saingan Liga Super dan Perdana musim ini. Katanya persiapan rapi telah dibuat, termasuk pemilihan pemain import baharu serta gabungan pemain-pemain muda dan berpengalaman. Dengan mengekalkan ketua jurulatih saudara Nafuzi Zain dan barisan jurulatih sedia ada, serta tambahan seorang penolong yang juga telah biasa dengan corak permainan TFC Siam Berhad, serta seorang fitness coach daripada Bosnia. Ianya insya-Allah dijangkakan mampu memberikan impak lebih baik kepada prestasi pasukan berbanding musim lepas. TFC bakal membuat perhitungan pertama dengan pasukan UiTM FC Sabtu ini di Stadium UiTM Shah Alam, manakala pasukan adik menanti kunjungan pendatang baharu skuad projek FAM MSN di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu. Baiklah saudara, berita sukan itu menutup berita wilayah untuk hari ini. Terus berwaspada kerana COVID-19 masih berada dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baharu. Pastikan imbas kod MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Saya Nurlela Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam sejahtera.